Baik, kita tengok lagi kalau ada soalan ataupun pendapat seterusnya. Kita tengok. Okey. Aku salam banyak sebenarnya ni daripada Nur Anis Wafdah. Bercakap benda yang baik ataupun diam. Sebelum bercakap berfikir dahulu. Any Hani, betul Ustaz, bila kita tegur dia sentap, terus unfriend saya. Okey, maknanya tu yang saya kata tadi, daripada kita bercakap boleh menimbulkan permusuhan, diam je lah. Diam je. Kalau benda itu benda yang boleh merosakkan, tak payah lantak dia lah. Baik, kemudian Ustaz, saya ada kawan ni asyik suka kata saya tiraki pasal orang dan buruk pasal family saya. Macam mana nak tegur dia supaya jangan selalu negatif? Kadang-kadang saya selalu elak dan bersembang dengan dia, tapi macam kesian sebab satu office nanti dia cakap seorang-seorang, biar dia cakap seorang-seorang. Kalau dia tanya kita, kenapa kau orang tak nak cakap dengan aku? Kalau kau mengumpat orang, kalau kau pandang serong pada orang, kalau kau suka bercakap negatif, aku tak nak cakap dengan kau. Aku nak jaga telinga aku daripada neraka. Aku nak jaga hati aku. Kalau kau cerita pasal orang lain kepada, kau cerita pasal orang lain kepada aku, nanti aku akan pandang negatif pada orang tu. Sebab tu aku tak nak cakap dengan kau. Cakap. Benda yang tu kena cakap. Wa tawasau bil haq. Bercakap pada benda yang benar. Jadi kalau kita tak ada faedah nak bercakap, tak payah cakap pada dia. Tapi kalau benda itu ialah perkara yang benar, yang patut dicakap, yang patut dinasihati, maka kita kena nasihati walaupun selepas itu kita dibenci dan sebagainya. Qulil haq walau kana murran. Bercakaplah yang benar walaupun pahit. Kena cakap juga. Tetapi kalau kita dah bercakap, dia bantah kita, dia lawan kita pula sampai tahap nak berperang, berbunuh semua, yang tu kita diam. Aku berlepas diri daripada engkau. Itu lebih baik lagi. Baik, kemudian Kasmah Rohani, Nabi suruh bercakap benda yang baik dan duduk diam. Dan diam itu lebih baik. Daripada Zaliha Wahab, betul tu Ustaz, jangan cakap yang bukan-bukan. Assalamualaikum semua, Alhamdulillah. Baik, kita tengok lagi tuan-tuan hadis yang kedua tentang lidah ni. Sebab saya baru ni tengok satu video Ustaz Ahmad dengan Ustaz Nur Hisham, Said Nur Hisham, Tuan Padang. Dia tajuk di situ dalam dia punya video, suntingan video tu, keluar jarum berkarat dari perut Ustaz Kazim. Jadi ada komen di situ, tak silap saya daripada Azam Ahmad ke apa nama ke. Saya baca komen dia. Ni betul ke cerita ni ke tahyul je? Ustaz ni pun suka ngutuk orang, suka ngutuk pemimpin. Saya tengok, saya pun buka profil dia, rupanya fake account. Yang pertama tuan-tuan, saya pun tak nak cerita pada orang 2-3 bulan yang lepas, pada bulan Ramadan yang lepas, keluar daripada perut saya jarum yang berkarat. Saya tak nak cerita ke orang. Tapi bila orang datang ziarah saya, orang tengok saya, dan saya buat live dengan Ustaz Termizi pada masa itu, juga dengan Dang Surya, tak silap saya, penyampai berita dulu. Saya cerita bahawa cubaan yang sampai kepada saya menyakitkan. Bertahun, berbulan saya tak boleh tidur. Perut saya buncit. Badan saya nipis, dada nipis, kaki kecil, tapi perut cukup besar. Sakit tuan-tuan. Masuk hospital, dan tuan-tuan pun tahu kejadian saya masuk hospital. Surat khabar masuk, TV pun masuk, cerita bulan Ramadan saya masuk wad. Saya tahu bahawa sakit saya bukan sakit medical, tapi pembantu saya, kawan-kawan kata kita pergi hospital. Saya pergi, walaupun saya tahu dah apa jawapan dia. Masuk ikut mulut skop, masuk ikut bawah skop, nak tengok, sebab doktor cakap saya ada batu dalam hempedu. Doktor kata saya menghadapi masalah usus dan sebagainya.
Dan 2 malam saya di ward dan saya discharge. Doktor kata saya tidak ada sebarang penyakit. Dan doktor tak tahu apa punca. Saya buat MRI. MRI saya masuk dalam terowong tu. Nak tengok apa masalah perut saya. Tak cukup dalam MRI, saya juga buat CT scan, X-ray. Sebab masa itu perut saya besar. Dan bila dah doktor mengesahkan tidak ada apa-apa, dia pun tak tahu nak cakap apa, saya balik. Doa minta pada Allah sihatkan. Tu yang saya minum buat bacaan Quran bulan Ramadan tu. Alhamdulillah. Saya minum air penawar Irham yang Al-Barakah buat, budak-budak tahfiz kita buat lah. Waktu saya mandi pada sebelum maghrib, selepas maghrib tu, selepas berbuka. Hari tu saya tak berbuka sebab saya tak puasa. Saya baru keluar hospital. Memang tak puasa pun, sakit. Doktor jolok sana sini. Waktu saya mandi tu, anak-anak saya sedang berbuka puasa. Saya nak sembahyang maghrib. Keluar daripada badan ni jarum. Jatuh dan saya ambil. Subhanallah. Itu bukan mitos. Bukan tahayul. Benda tu keluar. Dia nama dia sihir. Dan saya pun tak suruh tuan-tuan percaya apa yang saya cakap. Tapi kalau saya berbohong, saya adalah berdosa besar. Tapi janganlah kita menggunakan media nak tulis komen bukan-bukan. Bila saya baca tu, Allah, engkau tak pernah kena sihir, engkau tak pernah kena santau, engkau tak pernah kena sihir, kau diam. Tapi bila saya perhatikan pula, dia adalah fake account. Kita malas nak jawab lah. Dia sendiri pun tak berani nak menonjolkan diri dia, tunjuk nama dia. Dia sendiri pun tak berani nak berselindung di sebalik fake account dia. Kita layan buat apa. Tetapi kita kena ingat, walaupun fake account, Allah tetap mencatat apa yang kita cakap, apa yang kita tulis. Kita boleh menipu manusia menggunakan nama orang lain, menggunakan gambar orang lain, mengaji kat Zimbabwe lah, tinggal di Sudan. Kita boleh tulis, tapi kita tak boleh menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mencatat apa yang kita buat. Ada 3 orang saja yang malaikat tutup. Malaikat letak kalam dia tu. Kalam dia letak. 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia jaga. Malaikat tak catat. Dia tak sedar, dia koma, dia pengsan, dia pitam. Yang kedua, budak-budak sehinggalah dia tu balik. Selagi dia budak-budak, selagi tu tak ada ditulis. Dan yang ketiganya, orang yang gila sehinggalah dapat semula ingatan dia. Waktu gila, waktu dia tak ada apa-apa ingatan, maka pada waktu itu tak ditulis. Lain daripada itu, tuan-tuan, ditulis termasuklah apa yang kita tulis di dalam Facebook, Instagram, Twitter, atas nama fake account sekalipun. Saya bukan nak buat Facebook malam ni sebab nak cerita tentang benda yang keluar daripada badan saya, tu bukan. Saya tak nak cerita pun. Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah, kalau kita tak suka pada orang sekalipun, jangan sampai kita boleh membawa ke neraka perkataan tu. Kita benci pada dia, diam. Tak usah friend dengan dia, tak usah komen, tak usah buka Facebook dia, dah. Buat apa kita nak komen benda-benda yang berdosa?